Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu Fatin bagi kongsi Balkis. Di mana kita hari ini akan membuat sesi konseling yang kelima lah. Okey, seperti sesi-sesi yang lepas-lepas, Balkis dah banyak berkongsi mengenai permasalahan pendapat daripada isu yang Balkis bawa lah. Hari ni cikgu nak tahu juga apa permasalahan Balkis dan tujuan Balkis untuk datang jumpa cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak Balkis sign dulu borang persetujuan termaklum. Okey, macam Balkis tahulah, macam cikgu cakap sebelum ni, borang persetujuan termaklum ni kita minta sebab kita nak terapkan etika kerahsiaan dalam sesi konsing kita. Di mana sesi konsing ni, apa yang Balkis cerita dekat cikgu, apa yang Balkis share dekat cikgu, permasalahan Balkis, semua adalah kerahsiaan. Jadi tak disebab pun Balkis nak rasa janggal atau rasa tak selesa ke dengan cikgu. Balkis selesa tak? Selesa. Okey. Balkis dah makan? Dah. Okey. Boleh cikgu tahu apa tujuan Balkis datang jumpa cikgu hari ni? Tujuan saya jumpa cikgu, saya ingin mengongsi masalah saya tentang pembelajaran saya semasa di sekolah. Okey. Permasalahan pembelajaran di sekolah. Cikgu rasa mungkin berkait-kait dengan yang sesi-sesi kita yang lepas. Jadi hari ini Balkis bawakan permasalahan pembelajaran. Jadi cikgu boleh tahu tak apa yang Balkis rasa masalah betul dalam kelas tu? Saya rasa kurang fokus di dalam kelas masa cikgu mengajar. Kurang fokus. Boleh cikgu tahu subjek apa yang Balkis rasa memang tak boleh nak fokus langsung? Subjek sejarah, matematik, Hmm. sains dan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Boleh cikgu tahu awak minat tak dengan semua mata pelajaran tu? Minat, tapi kita susah nak skor benda tu. Skor, okey. Disebabkan Balkis rasa dah kurang nak target dalam subjek-subjek ni. Itu sebabnya Balkis rasa macam kurang, cikgu tak cakap Balkis kurang berminat. Mungkin nak fokus 100% tu Balkis tak dapat. Betul tak? Okey. Jadi kalau petang ada tuition? Petang ada? Petang ada tuition. Ada. Petang tuition memang tiap hari lah. Yep. Sabtu Ahad ada? Sabtu ada, Ahad rest kat rumah. Habis Balkis rasa okey tak? Tuition tu membantu tak? Membantu, tapi macam yang saya katakan, saya kurang fokus sebab kita dah fokus betul-betul tu, saya akan rasa macam mudah mengantuk. Walaupun saya cuba minum air, makan gula, tapi dia still juga mengantuk. Yelah, kalau pagi Balkis sarapan ke tak? Tak, sebab saya tak boleh sarapan pagi. Sebab nanti saya rasa macam sakit perut. Okey. Kalau sarapan siapa buat? Nenek? Kadang-kadang nenek, kadang-kadang saya. Selalunya nenek lah yang masak. Dia bangun pagi lah. Yep. Okey. Kalau balik sekolah ni, habis tuition, balik sampai rumah buat apa? Saya akan duduk dalam bilik, mandi kejap, lepas tu pergi kerja sampai pukul 7. Balik, saya akan uruskan saya punya diri, makan, and then baru saya belajar sampai pukul 11. Baik. Tidur malam pukul berapa? Pukul 12, 11, 1. Lambat juga. Kenapa awak lambat tidur? Buat apa? Lepas saya dah habis tadi tu, saya sambung ke main telefon. Macam main game, tengok media sosial. Jadi awak rasa selesa tak dengan rutin harian awak? Selesa tu sederhana. Sederhana.
Sebab awak dah selalu buat benda yang sama, jadi awak rasa tak kisah pun. Kan? Betul-betul. Jadi cikgu sarankan kalau awak boleh try betulkan balik jadual tidur awak balik. Jadi mungkin awak rasa kurang fokus tu, mungkin akan jadi lebih perhatian dalam kelas. Kalau tidur lambat tu ngantuk tak dalam kelas? Mengantuk? Ngantuk. Habis tu awak tidur tu. Saya akan tengok dulu cikgu tu mengajar. Lepas cikgu tu mengajar, saya akan cuba letakkan kepala buat tidur. Tidur. Cari point yang sesuai. Maksudnya awak memang tidur dalam kelas time cikgu mengajar lah. Cikgu tak marah? Adalah setengah cikgu kalau tidur ada yang kejut, tapi ada setengah cikgu Biarkan je. dia biarkan. Okey, faham. Jadi ada apa-apa lagi yang Balqis rasa nak kongsi dengan cikgu? Ada Ada. macam kalau saya pernah belajar bersama dengan kawan-kawan, tapi dalam kawan-kawan saya tu semua pandai dalam mata pelajaran tu, Pelajaran. tapi saya seorang je tak pandai. So saya rasa macam rendah diri lah. Faham. Tapi kan Balqis, kadang-kadang kita tengok kelebihan orang, tak semestinya kelebihan orang tu tak ada kekurangan dia. Okey, kita pandang balik dekat diri kita, mungkin kita ada kelebihan kita. Kelebihan kita tu mana tahu boleh menentukan kekurangan kita. Faham tak? Mungkin diorang boleh belajar pandai, dapat markah tinggi. Balqis ada cara tersendiri. Mungkin Balqis pandai tang lain. Jadi benda tu jadi macam balance lah. So tak ada istilah pun kita nak rasa rendah diri. Sebab kita sama je. Cikgu yang sama, tempat belajar yang sama, pergi kantin yang sama. Jadi kita je yang kena ubah diri. Kalau kita rasa kita selesa dengan diri kita sekarang ni, maksud kita okey. Tapi kalau kita rasa kita nak jadi yang lagi baik, maksud kita kena berubah yang lagi baik. Jadi kalau awak rasa rendah diri, perlu rasa rendah diri tu, tapi tak boleh yang terlampau rendah diri sangat. Okey? Contoh kalau macam diorang belajar, kita try kawan dengan diorang. Cedok ilmu dia. Ambil ilmu dia. Belajar dengan dia. Sebabnya bila orang pandai, dia share ilmu dengan kita. Katakan kita tak pandai kan, dia share ilmu dengan kita, automatik ilmu yang dia ada tu dia akan macam menambah lagi. Jadi kalau Balqis perasan orang pandai, bila kita tanya dia akan jawab, automatik benda tu akan melekat dalam otak dia. Sebab dia ajar orang, dia akan dapat double. Macam awak tahu apa, awak ajar kawan awak dapat double. Macam tu lah. Okey. Jadi tak perlu rasa rendah diri. Okey, daripada apa yang kita buat sesi-sesi sebelum ni, apa yang Balqis dapat? Apa Balqis rasa bila buat sesi kaunseling ni? Apa rasa? Saya dapat motivasi lah daripada cikgu. Cikgu selalu bagi saya tips apabila saya cuba nak mengongsi masalah apa-apa yang saya alami. Jadi Balqis, selama Balqis sekolah baca kata 1 sampai kata 5 ni, pernah tak buat sesi kaunseling individu? Tak pernah. Datang bilik kaunseling pun just duduk ataupun main apa permainan yang ada dekat dalam bilik kaunseling. Tapi selepas cikgu datang kat sini, barulah saya dapat merasakan berjumpa dengan Seorang cikgu. kaunselor. Lepas tu menge-share masalah yang apa yang saya alami. Okey, jadi Balqis dengan cikgu lah baru pertama kali lah buat sesi individu. Sebab saya first time saya merasa sangat selesa dengan apabila saya berborak dengan cikgu kaunseling macam cikgu.
Oh, okey, baik-baik. Tapi kalau ikutkan fungsi bilik kaunseling ni bukan sahaja untuk meluahkan perasaan. Sebenarnya bilik kaunseling tempat kita release stres. Kalau kita rasa macam rasa tak best, kita datang kat bilik kaunseling, kita try buat inventory, kita try buat terapi. Kalau Balkis akan datang, untuk yang akan datang, kalau rasa macam nak share sesuatu, kena platform yang betul. Cari orang yang betul pada masa yang betul. Jadi, kalau kita share tempat yang salah, platform yang salah, pada masa yang salah, dia akan jadi keadaan yang tak memuaskan lah. Kadang-kadang benda yang kita tak pernah jangka jadi. Awak cerita hari ni dengan yang seorang ni, tiba esok jadi cerita lain. Betul tak? Awak cerita A dekat dia, tiba sampai dekat cerita orang lain jadi C pula, jadi D, E, F. Jadi kita tak nak lah. Jadi tu sebab cikgu cakap counselling ni tempat platform yang betul. Tapi kena pandai cari orang yang betul pada masa yang betul lah. Bukannya semua masalah kita perlu kita share. Tak semua masalah pun yang perlu di-sharekan. Rasa perlu kita simpan, kita simpan. Kalau rasa kita perlu share, kita share. Jadi kalau macam situasi Balkis ni, masalah pembelajaran, kurang fokus, bagi cikgu benda tu normal. Bukannya semua orang dalam sekolah ni 100% fokus pandang dekat apa hitam tu. Tak. Diorang mesti ada hilang fokus. Kadang-kadang yang masuk dalam otak hari ni daripada 27 sampai pukul 2, 50%. Lagi 50% tak masuk. Jadi dia top up balik rumah. Balik rumah top up balik 50% tu. Jadi cukup 100% untuk satu hari. Jadi kalau Balkis rasa satu subjek macam satu, contohlah BM dah terlelap. Alamak, dah terlelap ni 30 minit. Balik rumah cover balik yang 30 minit tadi. Jadi kalau macam Balkis dah biasa tidur pukul 1, pukul 12, lepas je makan, dah masuk bilik tu, try lah cover. Walaupun sejam, kita pandang, kita buat nanti tubi ke apa, walaupun sejam, hari-hari try buat sejam. Ada lagi 90 hari nak exam kan. Jadi 90 hari tu try ambil masa hari-hari dekat rumah 1 jam. Tak payah lebih, 60 minit je. Kalau rasa nak cepat, pasang jam tu. Kunci jam. Cukup 60 minit, stop. Tutup buku. Okay, kita dah boleh relax. Bukannya kita kena push kita punya kepala otak 24 jam nak kena belajar. Tak boleh. Kita kena ada masa rehat dia juga kan. Jadi cuma yang cikgu nak apa yang Balkis buat dekat sekolah, apa yang Balkis belajar kat sekolah tu, kita flashback balik dekat rumah. Tapi tak payah ambil masa lama. Kalau rasa mampu 1 jam, buat 1 jam. Kalau rasa mampu 2 jam, buat 2 jam. Okay. Saya dulu saya pernah buat jadual harian saya macam masa saya makan, masa saya tidur, masa saya main dengan masa saya buat kerja sekolah. Tapi bila dalam tak sampai berapa minggu tu saya rasa macam dah tak ambil peduli dah dengan timetable tu. Saya rasa terus buang dah jadual tu. Normal tu. Sebab kita bukanlah manusia yang telah dididik dari kecil ada jadual harian, betul tak? Tapi badan kita, otak kita ni, apa yang kita buat hari-hari tu, buat seminggu je, dia akan kekal. Contoh macam Balkis cakap, Balkis tidur pukul 1, bangun pukul 5.30. Balik sekolah, makan, mandi, lepas tu terus pergi kedai. Lepas tu balik, mandi, makan, lepas tu masuk bilik. Betul tak? Benda tu ada jadual ke tak? Tak ada jadual kan? Tapi sebabkan badan kita dah jadi rutin harian kita tau, buat benda yang sama, kita akan buat benda yang sama. Bila Balkis tiba-tiba badan dah biasa dengan rutin yang dah biasa, tiba-tiba buat jadual pula,
Adalah tambah siram pokok bunga, nyapu sampah. Cikgu tak rasa pun awak boleh buat yang siram pokok bunga tu hari-hari. Betul tak? Betul. Sebab bukan rutin kita. Tapi akan datang, kalau katakanlah lepas SPM berarti masuk tingkatan 6 ke, politeknik ke, ataupun masuk U ke, hari pertama masuk belajar, cakap dengan diri aku perlu ada jadual harian. Jadi bangun pagi pukul berapa, nak basuh baju time bila, lepas tu nak makan pukul berapa, lipat baju, buat assignment, buat kerja apa semua letak dalam satu jadual. Jadi hari yang pertama tu sebenarnya kita nak duduk, contoh diploma 3 tahun kan, diploma 3 tahun. Dalam masa 3 tahun tu, bila kita hari pertama kita dah set dalam kepala otak kita kena ada jadual harian, dia jadi auto tau. Dia jadi macam set dalam kepala otak, okey aku kena buat ni. Dia jadi macam auto buat sendiri. Sebab kan kita dah ada jadual. Macam Balqis, contoh Balqis nak buat jadual tingkatan 5. Hari pertama masuk tingkatan 5 dah kena ada dah. Tapi kalau Balqis masuk tingkatan 5, bulan 1 sampai bulan 4 tak buat, tiba-tiba bulan 5 nak buat pula. Aduh, susah betul kita nak apa? Kita nak kejar masa. Nak serasikan badan dengan jadual tu, cikgu rasa boleh. Tapi kita kena istiqamah lah ikut je. Sama macam kita menabung. Betul tak? Betul. Kalau kita nak menabung, kita kena biasa dulu buat hari-hari. Tapi ada orang tu menabung, nanti dia pakai balik. Betul tak? Betul. Ada orang tu menabung, tak pakai-pakai. Dia kata cukup 6 bulan baru buka, baru kira. Ada orang tak setia pun dengan janji tu. Kadang-kadang dah korek dulu dah. Betul. Jadi kalau kita buat azam daripada awal, cikgu rasa benda tu boleh buat. Tapi kalau kita buat macam tengah-tengah baru nak buat kan, contohlah SPM lagi 3 bulan. Okay, aku struggle ni, aku nak juga belajar. Dia paksa diri dia belajar siang malam, bangun pagi, sambung balik. Sebab lagi 3 bulan ni, lagi 90 hari. Tapi usaha dia tu akan dapat ganjaran yang apa yang dia usahakan. Faham tak? Dia usaha dalam masa 90 hari. Jadi contoh result SPM dia dapat. Katakan dia ambil 8 subjek. Dia dapat 3 subjek je. Hasil 90 hari yang dia tak tidur, yang dia buat latih tubing non-stop, dia belajar, dia study apa semua, struggle gila 90 hari. Dia dapat 3A. Cikgu tanya, kalau dia struggle daripada awal tahun, daripada bulan 1, awak rasa berapa A dia dapat? Straight A. Jadi straight A lah. Jadi apa yang kita usahakan, kita akan dapat pada yang akhir nanti tu, itulah usaha kita yang kita buat. Jadi faham tak? Jadi sama lah macam Balqis cakap, Balqis kurang fokus. Balqis cakap, okay, Balqis nak lepas ni tak nak lah, nak ngantuk-ngantuk ke, nak fokus ke, nak kena buat makanan. Okay, boleh. Kita sentiasa ada makanan dengan kita. Buat kunyah-kunyah ke, tapi kalau tak ada, janganlah makan. Beli air tu kena minum. Kalau rasa tak nak air kosong, belilah air yang ada warna-warna sikit. Jadi benda tu okey. Tapi kalau Balqis rasa macam benda tu tak sampai ke hati ke, tak pun kita tak azam betul-betul lah. Seminggu ya Balqis bawa benda-benda tu semua. Lepas seminggu Balqis dah tak bawa balik dah. Dah ngantuk balik dah. Jadi kita kena buat apa yang kita nak. Faham? Lagi satu saya ada masalah. Okay. Kan saya cuba berusaha untuk nak fokus dekat dalam kelas, tapi dalam masa sebelum saya start daripada hari ni, saya nak start berazam nak fokus betul-betul dekat dalam kelas sampai SPM nanti. So macam mana saya nak buat jadual untuk saya nak aturkan saya punya masa belajar? Macam cikgu cakap lah tadi, lagi 90 hari awak nak betul-betul fokus lagi 90 hari tu Macam mana? Okey, awak
detailkan balik daripada bangun pagi sampai awak tidur. Awak tengok dekat mana yang awak perlu curi. Contoh cikgu cakap, pergi sekolah, ambil balik rumah malam kan. Habis dia makan, awak fokus 1 jam untuk flashback balik apa yang awak belajar. 1 jam lagi awak buat latihan. Contoh malam ni matematik. 2 subjek lah. 1 subjek 1 jam. Awak jangan pakai nak berjam-jam, tak payah. Kita pakai sekarang ni fokus 1 jam. Jadi dalam masa 1 jam kita flashback balik apa yang kita belajar. Dalam masa 1 jam kita buat latih to be matematik. Dalam masa 1 jam kita buat latih to be bahasa Malaysia. Stop. Maksud dah tak payah buat apa lagi dah. Kita boleh tidur. Jadi kalau awak makan pukul 8, masuk bilik pukul 8, 8.30. Katakan 8.30. 8.30, 9.30, 1 jam. 9.30 sampai 10.30, 1 jam. 10.30 sampai pukul 11.30, 1 jam. Awak dapat berapa jam? 3 jam untuk 1 malam. Jadi lepas tu awak dah boleh tidur. 11.30 awak dah boleh tidur. Kalau awak golek pun, main telefon pun sampai pukul 12 lah. Betul tak? Betul-betul. Jadi awak fokuskan untuk 3 jam. Tapi 1 jam wajib asingkan untuk kita flashback balik apa yang kita belajar. Apa yang cikgu ajar siang tu, kalau katakan banyak-banyak subjek, memang banyak subjek pun. Rasa awak nak ambil satu lah, sains. Awak pandang je lah. Dalam masa 1 jam tu awak rasa okey lah. Siapkan kerja sekolah apa semua. Lagi 1 jam tu buat latih to be. Tapi cikgu cakap, dalam masa 90 hari ni, awak dah tak perlu membaca lagi dah. Awak nak baca, awak nak hafal, macam dah tak boleh lagi dah. Macam dah tak cukup tau masa tu. Awak try buat latih to be. Jawab je soalan. Bila awak jawab soalan, bila awak tak tahu jawapan, awak buat apa? Awak cari jawapan. Awak buka buku. So dekat situ awak dah membaca. Awak dah buat kerja 2 in 1. Awak jawab soalan, awak cari jawapan, awak membaca. Awak cari jawapan lah, awak membaca. Jadi awak dah ada 3 in 1, bukan 2 in 1. 3 in 1. Jawab soalan, cari jawapan, membaca jawapan. Cuba kalau awak fokus pada membaca sahaja. Awak membaca je buku tu. Awak dapat tak cari jawapan? Awak tak dapat cari jawapan. Awak dapat tak jawab soalan? Awak tak dapat jawab soalan. Jadi cikgu sarankan bila dah tinggal 90 hari ni, macam cikgu lah. Cikgu nak SPM, cikgu tak fokus nak membaca. Sebab dah tak boleh masuk dah. Tapi cikgu buat latih to be. Setiap soalan kita jawab. Kita tak tahu jawapan, kita cari jawapan. Kalau kita tahu jawapan, kita buat dekat soalan tu. Contoh dalam kertas tu ada soalan. Dekat soalan tu, contohlah pasal SPM apa ya? Contohlah agama. Katakan, awak ada exam agama ni kan? Ada. Okey, awak agama pasal tajwid. Tan ni. Nanti apa yang awak tahu dalam kepala awak? Iqlab ba. Wajib berguna apa dia? Idgham ma'guna apa huruf dia? Awak cantik je dekat kawasan yang soalan tadi. Soalan tadi tanya, nyatakan huruf ifa hakiki. Ada 6, betul tak? Ada 6. Jadi awak pun cari jawapan. Tapi dalam masa yang lain, dekat jawapan yang lain yang awak tak bulat tu, awak boleh lah kalau dia kata idgham ma'guna, ya waw mim nun. Idgham bila guna, lam ra. Jadi awak tulis kat situ. Jadi dekat situ awak buat soalan, automatik awak akan dapat cari jawapan ataupun awak auto mencari jawapan. Jadi cikgu rasa konsep tu lagi cepat kot masuk. Mungkin dalam beribu-ribu soalan yang kita buat dalam 90 hari tu, dia akan keluar waktu exam. Kita mana tahu rezeki Allah lagi, betul tak? Betul. Oh, nasib baik aku buat soalan ni. Aku dah tahu dah jawapan. Betul tak? Jadi buat je soalan. Kan nanti boleh Google. Bila Google, cari je soalan peperiksaan tahun lepas.
pendidikan Islam. Lepas tu try je buat. Kalau tak ada jawapan, buat dalam apa? Cari jawapan dekat buku. Tapi kalau nak masa membaca, menghafal macam cikgu rasa macam awak boleh masuk ke? Baca buku, apa tu? Boleh. Tapi awak boleh kena buat nota lah. Awak tahu tak nota yang kalau kita kertas ni kita lipat dua, lepas tu tulis nota. Cikgu belajar, cikgu buat macam tu. Tapi menggunakan banyak pen. Betul tak? Pen biru, pen merah, pen ni, isi penting semua ada. Sebabnya cikgu suka warna-warni. Betul. Saya pernah juga buku campur. Jadi cikgu suka warna-warni. Cikgu suka benda yang kelihatan kemas. Jadi cikgu akan buat cantik-cantik. Sekurang-kurangnya walaupun kita tak membaca tapi kita tulis info dekat sini, benda ni akan melekat. Kita menulis, betul tak? Apa yang kita tulis tu kita boleh ingat. Jadi sebab dah tinggal masa tak lama lagi, betul tak? Kita dah tak boleh nak plan yang padat-padat. Kita kena yang santai-santai tapi ada hasil. Macam tu. Faham? Okay, ada apa lagi? Itu saja. Itu sahaja. Okey. Jadi ini adalah sesi kongsi kita yang terakhir lah. Tapi anda kata kalau Balkis ada apa-apa yang nak di-share ataupun nak jumpa, Balkis boleh buat temu janji lah kan cikgu? Cikgu rasa itu sahaja. Jadi sesi kongsi individu kita tamat lah pada hari ini. Okey, terima kasih. Sama cikgu.